Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Dua Unggul. Kita teruskan lagi PDPR Bahasa Melayu kita pada hari ini, Selasa 2 November 2021. Tajuk kita hari ini ialah masih dah bahagian pertenakan, iaitu kolam ikan dan hasilnya. Sebelum kita memulakan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita tengok standard kandungan 2.2. Membaca, memahami dan menakur bahan grafik dan bukan grafik. Standard pembelajaran 2.2.1. Membaca, memahami dan mengenal pasti isi tersurat dan isi tersirat. Objektifnya, pada akhir pengajaran, murid dapat membaca. Awak kena baca lah. Memahami. Kena faham apa yang ada dalam petikan dan mengenal pasti. Kena pasti isi tersurat dan isi tersirat daripada teks. Kita dah pernah belajar ni, apa itu isi tersurat, apa itu isi tersirat. Kita teruskan tengok apa itu isi tersurat. Isi tersurat ialah isi atau maklumat yang telah ditulis, tertulis ataupun tercatat. Maksudnya kita boleh baca isi tersurat tu dalam petikan. Jadi bila cikgu gariskan isi tersurat, daripada isi tersurat tu kita kena fikirkan apa isi tersirat di sebalik petikan tersebut. Kerana maksud isi tersirat ialah isi atau maklumat yang terkandung dan tersembunyi atau tersembunyi. Maksudnya isi tu, maklumat tu berkaitan dengan isi yang tersurat, tapi apa yang di sebaliknya tu, apa yang nak diterangkan. Kita tengok petikan muka surat 50. Kita kena baca sama-sama kerana kemahirannya ialah membaca. Kita tengok. Kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan talapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Itu petikan yang pertama. Petikan tu ada warna ungu tu, itu petikan yang tersurat. Apa yang tersirat? Daripada petikan yang tersurat tu nanti kita akan tengok. Kemudian perenggan kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Perenggan ketiga, Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan talapia ke dalam sangkar. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya membersihkan ternakan ikannya. Pada setiap hari, Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pellet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Faham tak apa itu pellet? Pellet ialah makanan yang diperbuat daripada hampas soya. Dia diproses untuk menjadi makanan ikan. Kita tengok isi tersurat. Yang berwarna ungu tu isi tersurat. Yang dia nak awak cari apa isi tersurat daripada kenyataan tersebut. Kita tengok isi tersurat yang pertama. Perenggan 1. Mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Dia tulis kat dalam petikan.
Okey, isi tersirat. Apa yang kita boleh dapat daripada isi tersurat? Okey, isi tersuratnya ialah sebenarnya dia nak kenapa dia kena cari kawasan sungai yang dalam air bersih dan air mengalir. Kerana untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Yang ni tak tertulis. Yang tersirat tu tak ada dalam petikan. Yang tersurat ada dalam petikan. Tapi yang tersurat mesti kita kena fikir apa yang tersirat sebenarnya, apa yang dia nak. Okey, kemudian kita tengok perenggan kedua. Membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Okey, dalam petikan tu ditulis membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Kenapa kena beli sangkar yang diperbuat daripada besi? Apa yang awak fikir? Untuk apa agaknya dibeli sangkar daripada besi? Okey, kita tengok. Okey, saya ada bagi. Di sini. Daripada petikan yang di atas, perenggan yang di atas. Membeli sangkar yang diperbuat daripada besi kerana untuk agar sangkar itu tahan lama. Itu yang dia nak suruh awak fikirkan. Okey, kemudian kita tengok perenggan ketiga. Okey, perenggan ketiga tu dia tak warnakan dengan warna warna jingga tu, tapi cikgu tulis dah kat sini. Okey, perenggan ketiga. Melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kenapa? Kenapa kena lepaskan benih ikan pada waktu pagi? Maksud yang tersiratnya ialah agar cuaca sejuk dan anak-anak ikan tidak panas. Jadi sebab tu dia melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Airnya sejuk. Anak ikan tidak panas. Anak ikan tu masih kecil, kalau kena panas mungkin boleh mati. Sebab itu dia lepaskan benih ikan pada waktu pagi. Kemudian perenggan keempat, memberikan ternakan ikan makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Kenapa kena bagi makan? Bagi makan. Macam awak lah. Kenapa kena makan? Supaya ikan akan cepat matang atau cepat membesar. Itu yang isi tersuratnya. Cikgu nak kamu salin isi tersurat dengan isi tersirat sahaja dalam buku BM3. Okey. Salin yang isi tersurat dan isi tersirat sahaja. Perenggan tak payah. Okey, seterusnya kita tengok buku aktiviti muka surat 54 dan 55. Okey, 54, 55 ni dia ada gambar. Tajuknya Pekasam. Padankan dan tulis maklumat dengan betulnya. Okey, cikgu dah tulis kat dalam kotak ni ialah isi tersirat. Okey, yang tadi diberi isi tersurat. Yang ni dia bagi isi tersirat. Okey. Isi tersiratnya mendapat makan banyak ikan. Okey, kat sini kotak dia, kalau apa isi tersiratnya untuk mendapat banyak ikan kena buat apa? Isi tersuratnya memasang pukat. Bila masang pukat, mesti kita akan dapat banyak ikan. Kotak yang paling atas sekali. Muncul ke atas. Kemudian kita tengok pula yang sebelah kiri. Boleh dimakan dan mendapatkan duit. Kita tengok yang boleh, apa berkaitan dengan isi tersirat dia. Boleh dimakan dan mendapat duit. Apa kaitannya? Yang boleh dapat duit apa? Jual ikan pekar. Jual lah. Bila berkaitan dengan duit, mesti kita jual. Goreng ikan dan menjual ikan pekasam. Kadang kita goreng ikan, kita jual lah. Buat lauk ke apa. Jual ikan. Kemudian, buat pekasam pun dapat duit. Okey, seterusnya ikan bersih. Apa yang dia buat? Apa ikan bersih? Mencuci ikan dan membelah perut ikan supaya ikan tu bersih. Seterusnya ikan menjadi masin. Macam mana ikan menjadi masin? Sebelum ikan menjadi masin, gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Ikan menjadi masin. Itulah dia
Okey, yang ni awak selesaikan dalam buku aktiviti. Okey, cikgu rasa itu saja. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan dan hantar pada cikgu. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.